Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 24 Januari 2024. Kita ke berita utama. Kes pembunuhan terhadap seorang ibu tunggal Bella atau Mila Syarmilah Samsusah 32 tahun dipercayai bermotifkan cemburu dan sakit hati. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin Abdul Rasid berkata, siasatan yang dijalankan pihak polis memberi bayangan suspek utama iaitu teman lelaki wanita itu cemburu dan sakit hati terhadap mangsa. Siasatan menyeluruh yang dijalankan pihaknya berjaya menemui rangka manusia tidak sempurna di sebuah rumah terbengkalai di lorong Imam Jailani, Kampung Batu 7, Tongkang Pecah Jumaat lalu. Terdahulu, seorang bekas posmen didakwa di Mahkamah Majistrate Batu Pahat hari ini atas tuduhan membunuh seorang ibu tunggal Bella hujung tahun lalu. Tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun yang juga teman lelaki mangsa, hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistrate Norasidah A. Rahman. Namun tiada pengakuan direkodkan. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Haikal didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh Mila Syarmilah antara pukul 11 malam 14 Disember hingga 5.30 pagi 15 Disember 2023. Mahkamah kemudian menetapkan 19 Februari depan sebagai sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin sepatutnya sudah dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana Suruhanjaya itu sudah mendapat kebenaran berbuat demikian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata bagaimanapun pertuduhan belum dapat dilakukan kerana Daim dimasukkan ke hospital. Ujarnya Jabatan Peguam Negara sudah memberi kebenaran untuk mendakwa bekas Menteri Kanan terbabit sejak minggu lalu. Jelasnya pegawai penyiasat telah berhubung dengan Peguam Daim namun pihaknya dimaklumkan bekas Menteri Kewangan itu dimasukkan ke hospital atas alasan tidak dinyatakan. Azam bagaimanapun tidak mendedahkan maklumat pertuduhan terhadap Daim. Sementara itu, isteri Daim Tuh Puan Naimah Khalid menafikan peguamnya telah dimaklumkan oleh SPRM untuk mendakwa suaminya yang kini dirawat di hospital. Bagaimanapun beliau berkata suaminya bersedia untuk menghadapi sebarang pertuduhan di mana sahaja termasuk ketika masih menjalani rawatan di hospital. Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Dalam satu kenyataan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja tersebut dibuat selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950-Akta 119. Beliau berkata cadangan keanggotaan RCI itu akan dibawa untuk perkenan yang di-Pertuan Agong. Ujarnya cadangan ahli-ahli itu akan mengambil kira komposisi pakar-pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kehakiman, perundangan dan pentadbiran awam. Dalam masa sama, ahlinya dapat melaksanakan siasatan dengan telus, adil dan saksama bagi mengelak sebarang isu yang melibatkan konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berkaitan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menegaskan tindakan memindahkan kesnya ke Mahkamah Tinggi bukan bertujuan melengahkan perbicaraannya seperti mana didakwa sesetengah pihak. Sebaliknya, keputusan tersebut dibuat bagi memudahkan pihak pendakwaan dan pembelaan merujuk kepada isu undang-undang lebih rumit yang akan dikemukakan semasa perbicaraan. Pada prosiding hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Aslam Zainuddin menetapkan tarikh 1 Februari ini bagi pendengaran permohonan Muhammad Sanusi untuk memindahkan kesnya itu. Mahkamah memerintahkan pihak pendakwaan dan pembelaan memfailkan hujan balas pada atau sebelum 29 Januari ini. Hari ini, Peguam Hasyari Johari Mawi mewakili Muhammad Sanusi manakala pasukan pendakwa sebagai responden diwakili Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub. Sebelum ini, Muhammad Sanusi berdepan dua pertuduhan menyebut perkataan berunsur hasutan di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara Kampung Bendahara Gombak, Selangor pada 11 Julai 2023. Kita kembali lagi.
Seorang pelajar tingkatan 3 bersama dua rakannya dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh hari ini atas 3 pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan menggunakan parang dan besi. Tertuduh berusia 15 tahun bersama Naufal Ismail Abdullah 24 tahun dan Muhammad Rizwan Mat Nasir 26 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus 3 pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Berdasarkan kertas pertuduhan, kesemua tertuduh bersama-sama 2 orang yang masih bebas didakwa melakukan rompakan berkumpulan menggunakan parang dan besi hingga menyebabkan kecederaan terhadap 5 warga Bangladesh serta mengambil wang tunai berjumlah RM1,700 dan 4 telefon bimbit. Mahkamah membenarkan jaminan RM1,500 bagi setiap pertuduhan terhadap tertuduh bawah umur sementara RM18,000 seorang kepada 2 tertuduh lain untuk kesemua pertuduhan. Mahkamah turut menetapkan 27 Februari depan untuk sebutan semula kes, serahan dokumen dan lantikan peguam. Penyanyi baru Najmi Niri lega kerana hajatnya untuk mengadakan showcase bersama peminat akhirnya terlaksana Sabtu lepas. Showcase yang sepatutnya diadakan pada November tahun lalu itu ditangguhkan kerana penyanyi itu ditahan dalam lokap gara-gara diperdaya penganjur sebuah konsert di Makassar, Indonesia. Najmi yang ditemui utusan Malaysia semasa The Intimate dekati showcase Najmi Niri yang berlangsung di DPCC Sabtu lalu berkata kecuaian pihak penganjur menyebabkan Najmi dan 5 pemuzik asal Malaysia menjadi mangsa dan ditahan Jabatan Imigresen Indonesia selama 2 hari. Najmi dalam pada itu bersyukur kerana peminat faham akan situasi yang dihadapi anak sulung dari 5 beradik itu dan masih hadir memeriahkan showcase berkenaan. Berita dunia. Perkhidmatan Ambulans Wales meminta orang awam tidak menghubungi talian kecemasan kerana alasan tidak wajar selepas menerima 68,416 panggilan bukan kategori kecemasan pada tahun lalu. Akhbar Antarabangsa melaporkan panggilan bukan kecemasan itu termasuk seorang individu yang menghubungi perkhidmatan ambulans kerana mengalami sakit perut akibat makan terlalu banyak kebab. Seorang lagi pemanggil menghubungi talian kecemasan selepas menyedari bahagian bawah gigi palsunya hilang dan seorang lelaki pula meminta ambulans datang kerana tangannya tersangkut di dalam peti surat. Data dikumpul oleh Freedom of Information mendedahkan perkhidmatan ambulans di Britain menghadapi kesesakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, malah ada pesakit terpaksa menunggu ambulans selama 65 jam. Niat seorang lelaki untuk membunuh diri dengan terjun dari sebuah jambatan di Kolkata, India terbatal selepas polis menggunakan strategi pelik iaitu menawarkan 1 set nasi biryani dan peluang pekerjaan kepadanya. Kejadian itu berlaku sekitar pukul 2.30 petang waktu tempatan Isnin lalu dan menyebabkan jalan raya sesak hampir 1 jam. Pada hari kejadian, mangsa menaiki sebuah motosikal bersama anak perempuannya dan berhenti berhampiran jambatan tersebut. Dia memberi alasan telefon bimbitnya terjatuh di atas jalan raya namun anaknya berasa hairan tiba-tiba bapanya memanjat palang besi dan mengancam untuk terjun dari jambatan itu. Anggota pasukan pengurusan bencana polis Kolkata dan bomba tiba di lokasi kejadian tidak lama kemudian dan memujuknya. Drama itu berakhir selepas mendapat tawaran hidangan dan pekerjaan daripada pihak polis sekaligus menyebabkan lelaki tersebut membatalkan hasrat untuk terjun dan membunuh diri. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Memulakan perniagaan sejak tahun 2021, kini bahulu ayah yang diusahakan oleh Muhammad Hassanul Afifi Muhammad Salim berkembang maju apabila menampilkan kelainan dengan menghasilkan bahulu inti. Menggunakan kepakaran yang ada, Hassanul Afifi membuat kelainan menghasilkan bahulu inti berperisa coklat, stroberi, mangga dan lain-lain lagi yang kini menjadi kegilaan pelanggan di bahulu ayah dan mendapat tempahan untuk goodies kahwin. Bahulu ayah terletak di Kampung Cendok, sempadan Kuantan Pahang, iaitu sempadan Pahang dan Terengganu. Kami juga sedia menerima tempahan untuk goodies kahwin ataupun untuk makan biasa. Untuk tempahan boleh hubungi nombor 014 505 9107.
Yang membezakan bahulu ayah dengan bahulu lain adalah bahulu ayah mempunyai inti di dalam seperti coklat, strawberry, blueberry, mango, pandan dan lain-lain lagi lah. Bahulu ayah juga mengekalkan resipi tradisi iaitu menggunakan telur, gandum dan gula tanpa sebarang bahan pengawet ataupun perasa yang lain. Bahulu ayah Menawarkan harga serendah RM13 sehingga RM24 sahaja, bahulu ayah mengekalkan resepi turun-temurun tanpa menggunakan sebarang bahan pengawet selain menyajikan pelbagai jenis bahulu seperti bahulu kampung, bahulu kemboja dan bahulu berbentuk ikan. Menteri Perladangan dan Komoditi KPK Datuk Seri Johari Abdul Ghani memaklumkan pengeluaran biji koko di negara ini jatuh dengan begitu banyak dengan hanya sekitar 500 metrik tan. Johari berkata bagaimanapun kerana kebolehan Malaysia yang baik dalam industri produk koko daripada sektor pertengahan dan hiliran menjadikan negara ini sebagai pengisar koko kelima terbesar di dunia. Justru katanya fokus yang baik bagi sektor komoditi koko di Malaysia adalah meningkatkan pembangunan teknologi bagi sektor pertengahan, hiliran serta aktiviti tambah nilai. Dalam masa sama katanya KPK akan mengkaji langkah untuk mengembangkan semula pengeluaran biji koko bagi memenuhi permintaan domestik yang diperlukan secara terancang. Berita sukan, pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim dilihat menggunakan perkataan sarkastik apabila beriltizam untuk meneruskan usaha membunuh bola sepak di Malaysia. Melalui perkongsian terbaru di laman Instagram Tunku Mahkota Johor TMJ berkata, usaha itu bukan baharu direncanakan, sebaliknya sudah lebih 1 dekad kelab itu melakukannya dan oleh itu TMJ menyeru peminat bola sepak di Malaysia menghentikan agenda berkenaan. Kenyataan itu juga seperti menawarkan cabaran kepada pasukan di dalam Liga Malaysia Liga M untuk menghentikan dominasi JDT dalam saingan Liga Tempatan. Hal ini kerana segala perancangan yang dirancana dan dilaksanakan oleh JDT telah berjaya menaikkan martabat bola sepak di Malaysia ke satu tahap lebih tinggi. Di sebalik kesukaran yang dihadapi akibat peperangan di Gaza, Palestin berjaya mencipta sejarah apabila layak ke pusingan 16 saingan Piala Asia 2023 buat kali pertama selepas menewaskan Hong Kong 3-0 di Stadium Abdullah bin Khalifa malam tadi. Palestin mempamerkan permainan agresif sejurus bermulanya babak pertama sebelum Ode Dabang berjaya memecahkan gawang lawan pada minit ke-12 sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan. Pasukan dari negara bergolak itu kemudiannya memperoleh gol kedua pada minit ke-48 menerusi jaringan Z Kunbar yang menanduk kemas hantaran Lintang Al-Batat sebelum Dabang menjaringkan gol kedua pribadinya pada minit ke-85 dan keputusan 3-0 kekal sehingga wisil penamat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 25 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV mengucapkan selamat menyambut Hari Taipusam. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.